الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru bayna yadayhi فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أو كما قال، متفق عليه. Seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Nabi kata, tak ada seorang pun daripada kamu melainkan di hari kiamat esok, di hari akhirat esok, akan berbicara dengan Tuhannya. Itu hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, tiap-tiap orang, maknanya tak ada seorang pun melainkan akan bercakap dengan Tuhan pada hari akhirat itu. Nabi kata, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Cakap di antara orang ni dengan Tuhan tidak ada penterjemah. Tuhan cakap kita, kita cakap ke Tuhan. Tidak ada orang tengah. Pada waktu itu manusia diberi boleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak bercakap bahasa Arab. Allah bercakap dengan kita, kita faham, kita bercakap balik ke Allah dengan menggunakan bahasa syurga, iaitu bahasa Arab, bahasa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tiap-tiap orang daripada manusia akan bercakap dengan Tuhan dia, dan bercakap depa ni tidak pakai perantara, tidak pakai juru bahasa, tidak ada orang tengah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Nabi kata, di hari akhirat esok, sewaktu manusia ada di depan Allah Subhanahu wa taala, bila manusia tu beralih belah kanan, tak ada benda yang dia nampak melainkan semua amalan yang dia buat masa atas dunia dulu. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dan bila dia beralih kiri, tak ada benda yang dia nampak melainkan semua yang dia buat di atas dunia dulu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi ingat kepada kita dalam hadis ni
supaya kita masa hidup dalam dunia ni buat benda baik. Kerana di padang mahsyar esok, di hari akhirat esok, hak kita buat lah ni kita nampak. Kalau lah ni kita buat benda huduh, kita beralih kanan nampak benda huduh, kita beralih kiri nampak benda huduh. Kalau lah ni kita buat benda dosa, kita beralih kanan nampak dosa, kita beralih kiri nampak dosa. Maka apa yang manusia buat semasa Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia hidup atas dunia ni, semua ni akan dilihat di padang mahsyar itu. Nabi kata wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Dan apabila dia tengok ke depan, tak ada apa yang dia nampak di depan dia melainkan api neraka sahaja yang ada di depan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kemudiannya bagi pesan. Nabi kata fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Nabi kata takutlah kepada Allah walaupun kamu hanya mampu mensedekahkan sebelah buah kurma, maka hendaklah kamu sedekah. Itu maksud dia. Nabi kata fattaqun nar, takutlah kepada neraka. Neraka Allah Subhanahu Wa Taala ni tak boleh nak cerita dahsyat dia. Setelah kita membaca ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang cukup banyak cerita tentang dahsyat neraka, fattaqun nar, takutlah kepada neraka. Kerana Nabi SAW kata neraka tidak ada manusia yang boleh tahan, yang boleh tanggung penderitaan yang disediakan Allah di dalam neraka. Oleh itu Nabi kata bersedekahlah walau bisyiqqi tamrah, walaupun hanya mampu sedekah sebelah buah kurma, bersedekahlah. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita mau tak mau dah ditakdirkan Allah hidup dalam dunia ni. Tak ada pilihan dah. Walaupun kita tak minta lahir ke dunia ni, tapi Allah sudah takdir kita lahir di dunia ni. Bukan sahaja Allah takdir kita lahir di dunia ni, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita ni sempat melalui umur akil balik di atas dunia ni. Bermula daripada tarikh akhir balik kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat kiraman katibin, malaikat raqib dan atid tulis semua benda yang kita buat. Kita buat baik, dia tulis baik. Kita buat jahat, dia tulis satu keburukan pada kita. Mau tak mau, kita akan melalui semua yang disebut oleh Allah dalam Quran dan semua yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis dia. Oleh itu, buatlah benda-benda yang baik-baik. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la taraun, attatis samaa'u wa huqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaytum kathira wa ma talazzaztum bin nisa'i 'ala al-furush wa la kharajtum ila as-su'udat taj'aruna ila Allah ay taj'aruna ila Allah subhanahu wa ta'ala, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Seorang sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, inni ara ma la tarawna. Nabi kata, aku nampak benda yang kamu tak nampak. Nabi habaq ke sahabat dia. Nabi kata, aku nak bagi tahu dekat hampa semua, aku ni nampak benda yang hampa tak nampak. At-tatis sama,
Di antaranya Nabi SAW kata, aku boleh dengar bunyi suara di langit. Ni benda yang kita tak pernah dengar, kita tak pernah nampak, Nabi dengar, Nabi nampak. Nabi SAW habaq kat kita apa yang dia dengar, apa yang dia nampak. Tuan-tuan, kita tak ada lain. Kalau Allah kata, kalau Nabi kata, kita kena percaya. Macam tu je. Kita orang Islam. Nama kata orang Islam ni, kalau Allah kata dalam Quran, kena percaya. Kalau Nabi SAW kata, ada tercatat di dalam hadis yang kemudiannya disahkan sebagai hadis sahih, kena percaya. Maka hadis yang kita duk baca ni, Nabi SAW kata kat kita, Nabi kata, inni ara ma la tarawna. Nabi kata, aku boleh nampak benda yang hampa tak nampak. Di antaranya, attatis sama. Aku boleh dengar bunyi suara di langit. Wa huqqa laha anta itta. Nabi kata, sememangnya patut bunyi suara itu di langit. Nabi kata, aku dengar bunyi suara di langit. Sememangnya patut bunyi suara di langit. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Nabi kata, mau tak bunyi suara di langit? Mana boleh di langit tak bunyi suara? Nabi kata, kerana kamu nak cari di langit no satu kawasan seluas 4 jari. Nak cari di atas langit no satu kawasan yang luas dia 4 jari, yang tidak disujud oleh malaikat, kamu tak akan jumpa. Makna dia apa? Makna dia Nabi SAW nak habaq kat kita, selain daripada kita ni makhluk Allah, ada lagi makhluk yang Allah jadikan, iaitu malaikat Allah Al-Muqarrabun. Malaikat Allah Al-Muqarrabun, malaikat yang dekat-dekat, yang hampir-hampir, yang qarib dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, mereka ni sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan malaikat yang Allah tempatkan mereka di langit, kerja mereka sujud membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kamu nak pergi naik ke langit, nak cari kawasan seluas 4 jari, Nabi kata, nak cari kawasan yang seluas 4 jari yang tak disujud oleh malaikat, kamu tak jumpa, Nabi kata. Maknanya Nabi nak habaq kata, malaikat ni cukup kuat abdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sujudnya mereka ni sujud sambil berzikir, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kata, aku dengar suara tu. Aku dengar suara malaikat duk sujud, duk zikir, duk puji Allah. Aku dengar. Nabi kata, mana mungkin aku nak jadi manusia yang tak berzikir? Mana mungkin aku nak jadi manusia yang tak tahu puji Allah? Sedangkan Allah bagi telinga aku dengar. Malaikat sentiasa puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kata, wallahi law ta'lamuna ma a'lam. Nabi kata, demi Allah, kalau hampa tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Hampa akan jadi manusia yang menangis sungguh-sungguh, cukup kuat menangis, dan hampa akan jadi manusia yang gelak sikit aja. Nabi SAW kata, kalaulah Allah bagi kat hampa ni macam mana yang Allah bagi kat aku, aku boleh dengar macam-macam suara dan aku boleh nampak macam-macam benda. Kalau dekat hampa Allah bagi macam tu, hampa ni akan jadi manusia yang kurang gelak dan menjadi manusia yang cukup kuat menangis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi lalu ke atas kubur. Nabi lalu ke atas kubur. Nabi dengar bunyi tu, penghuni kubur kena azab. Nabi dengar. Nabi duduk berjalan biasa, Nabi dengar bunyi malaikat duduk berzikir. Nabi SAW tengah semayang, Allah nampakkan kepada Nabi rupa syurga, sehingga kan Nabi terlupa, dia gawang tangan nak sambang sesuatu, sehingga sahabat tengok apa hal dengan Nabi tengah semayang, tengok melayah ke depan macam nak sambang benda.
Kemudiannya Nabi SAW tengah semayang, tengok-tengok melayah ke belakang, nampak tangan macam tepis satu benda. Bila habis semayang, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, pasal apa tadi kamu tengah semayang, nampak kamu macam nak terkam tangkap satu benda?" Nabi SAW kata, "Allah nampakkan kepada aku syurga, dan aku nak sambak sebiji buah yang ada dalam syurga tu, supaya boleh aku tunjuk ke kamu. Tapi aku tak dapat buah itu." Habis pasal apa kamu melayah ke belakang, nampak tangan duk tepis? Nabi kata, "Aku ditunjukkan oleh Allah tentang dahsyatnya neraka. Aku rasa percikkan api neraka tu nak mai ke muka aku, maka aku tepis dia." Nabi SAW, Allah bagi nampak benda-benda macam ni. Nabi kata, kalau sekiranya Allah bagi hampa nampak apa yang aku nampak, nescaya hampa ni akan menjadi manusia yang gelak sikit dan menangisnya kuat sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahkan Nabi SAW kata, "Wa ma talazzaltum bin nisa'i 'alal furush." Kalau hampa nampak benda yang aku nampak, hampa dengar benda yang aku dengar, maka sekali-kali kamu tidak akan rasa lazat ketika kamu bersama dengan isteri kamu di tempat tidur. Nabi kata, kalau hampa nampak benda-benda ni, tak ada lah. Jadi hilang kelazatan, nikmat suami isteri hilang. Pasal apa? Pasal runsin kita memikirkan tentang dahsyatnya neraka yang duk tunggu orang-orang yang berdosa. Nabi kata, "Wala kharajtum ila su'udat taj'aruna ila Allah." Bahkan Nabi kata, aku takut hampa akan jadi satu manusia yang apabila dengar benda-benda ni semua, hampa lalu tepi kubur, dengar bunyi orang kena azab dalam kubur. Hampa lalu kat tengah jalan, dengar bunyi seorang malaikat duk berzikir. Hampa lalu di tepi jenazah yang nak dibawa ke kubur, hampa dengar bunyi suara mayat duduk dalam keranda duk sebut, "Segerakan aku, segerakan aku." Kalau hampa dengar semua benda ni, Nabi kata, "La kharajtum ila su'udat." Aku takut hampa akan jadi manusia yang berlari-lari di atas jalan macam orang hilang akal. Taj'aruna ila Allah, semata-mata kerana nak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok hadis-hadis yang macam ni, dia cukup dah sebenarnya untuk nak menimbulkan rasa at-targhib wa tarhib, rasa gerun nak buat dosa, dan rasa begitu sekali bersemangat untuk melakukan kebaikan. Nabi SAW kata dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man khafa adlaja, wa man adlaja balagal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah." Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Man khafa adlaja." Nabi kata, barang siapa yang takut pada Tuhan, adlaja, dia akan jadi orang yang sentiasa berjalan malam. Wa man adlaja, barang siapa yang sentiasa berjalan walaupun waktu malam, berjalan tak berhenti, balagal manzil, dia akan sampai ke rumah dia. Maksud hadis ni ialah Nabi SAW kata, man khafa, barang siapa takut ke Tuhan, adlaja, dia akan berjaga malam. Dia tak tidur, dia tak boleh tidur. Kalau dia takut dekat Tuhan, dia takut nak tidur tu, kerana masa tu lebih baik dia isi dengan ibadat pada Allah. Tuan-tuan, hadis ni adalah hadis yang boleh kita guna untuk nak pasang pada diri kita. Kita duk mengaji lama dah, kita pun tak tahu kita takut tak ke Tuhan sebenarnya. Kita tak tahu. Kita duk mengaji lama dah, sebenar-benar kita ni takut tak ke Tuhan? Kita tak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi habaq hadis ni kat kita. Nabi kata, man khafa, siapa yang betul-betul takut. Dia sendiri tahu diri dia. Siapa yang betul-betul takut, adlaja,
dia akan berjalan malam. Maksud dia akan berjaga malam. Kalau dia tidur pun tidur bukan tidur lena gaib ni tak. Dia tidur pun pukul 3, biji mata terbuka. Bakit dah ambil ayat semayang. Usalli sunnat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Semata-mata kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada ingat nak tunjuk ke isteri, tak ada ingat nak tunjuk ke anak-anak, tak ada ingat nak tunjuk dekat jiran sebelah rumah, tak ada ingat nak beritahu ke orang kampung. Melainkan dia buat tu semata-mata kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata man khafa, siapa takut sungguh, adlaja, dia berjaga malam. Wa man adlaja, dan barang siapa yang kerap bangkit malam untuk sembahyang malam, balagal manzil, dia sampai ke rumah. Maksudnya dia sampai ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata ala inna sil'atallahi ghaliyah. Nabi kata ketahuilah, sesungguhnya harta benda di sisi Allah ini sangat mahal. Sil'ah ni maksud harta, benda yang berharga. Nabi kata ketahuilah, sesungguhnya harta benda yang berharga di sisi Allah ni mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, harta di sisi Allah itu ialah jannah, iaitu syurga. Kamu dapat syurga, kamu dapat segala-gala. Kamu tak dapat syurga, kamu merana selama-lama. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan daripada hadis-hadis yang kita baca tu, sedikit sebanyak dia menyentuh hati kita. Mudah-mudahan daripada kita satu orang yang kurang berjaga malam kerana nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita boleh jadi orang yang cuba untuk latih diri bangkit sembahyang malam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita bermujahadah, nak perbetul, nak bersih diri, nak terbiah diri kita, nak dekatkan diri kita dengan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala terima kita sebagai hamba yang diredai oleh dia, insyaAllah. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 19. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4, muka surat 19. Kita masuk satu surah baru, iaitu surah As-Sajdah Makkiyah. Surah As-Sajdah Makkiyah ini juga dikenali dengan nama surah Al-Fussilah. Surah ini juga dikenali dengan nama surah Al-Fussilah. Surah Fussilah yang membawa maksud surah yang dijelaskan. Dan ayat yang turun ini daripada surah Fussilah, ayat dia mengandungi 53 ayat. Dalam setengah riwayat mengatakan 54 ayat. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang pembesar Quraisy. Tuan-tuan, kafir Quraisy ini duduk di kelab dia. Dia duduk bincang macam mana cara nak musnahkan Nabi Muhammad. Macam-macam cara mereka buat. Dia perkenalkan tekanan, dia perkenalkan ugutan, dia macam-macam mereka buat. Tapi Nabi SAW ternyata satu orang manusia yang cekal, yang sabar, yang tidak gerun dengan sebarang ugutan. Maka orang-orang Quraisy telah pilih seorang daripada pembesar Quraisy yang pandai. Nama dia ialah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Dia ni salah seorang yang mati ketika perang Badar. Maka mereka pilih Utbah bin Rabi'ah, nak suruh Utbah ni pergi jumpa Nabi SAW dan kemukakan tawaran-tawaran yang baik kepada Nabi. Ugut tak makan, kejut dia tak makan, seksa, dera, buat macam-macam tak makan Nabi Muhammad SAW ni. Maka Quraisy ubah strategi.
Mereka hantar satu orang utusan pergi jumpa dengan Nabi SAW, maka kemukakan beberapa tawaran kepada Nabi. Maka dihantarlah Utbah bin Rabi'ah jumpa Nabi SAW. Bila Utbah sampai di depan Nabi, Utbah tanya Nabi. Tanya elok-elok. Utbah kata, wahai Muhammad, kamu nak apa betul-betul? Dia pergi tanya macam tu. Ini tuan-tuan boleh rujuk di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia cerita tentang riwayat ini. Utbah bin Rabi'ah bila sampai depan Nabi, dia tanya Nabi. Tanya elok-elok. Tak ada marah, tak ada jengkah, tak ada cakap kuat-kuat. Tanya elok-elok. Dia kata, Muhammad, bagitahu dekat aku. Kamu nak apa betul-betul? Kamu mau harta? Kalau harta yang kamu mau, bagitahu aku. Aku akan pastikan setiap orang yang ada di atas bumi Mekah ni bagi setengah daripada harta mereka. Semua orang bagi setengah-setengah harta mereka. Semua tu mai bagi dekat kamu. Kamu akan jadi orang paling kaya di Mekah ini. Nabi diam aja. Kamu mau apa, Muhammad? Kamu mau pangkat? Kalau pangkat yang kamu mau, dia kata aku balik bagi tahu dekat pembesar masyarakat kita ni. Aku bagi tahu dekat mereka supaya kamu hari ni juga dilantik menjadi ketua kami. Kamu mau apa? Kamu sebut saja apa yang kamu mau, pasti kami akan laksanakan. Cuma minta satu aja. Berhenti daripada kerja dakwah yang kamu buat. Nampus. Kalau kamu berdakwah ni kerana kamu nak harta, tak sah dakwah, kami bagi duit. Kalau kamu berdakwah ni kerana kamu nak pengikut, kamu nak penyokong, kamu training jadi ketua, kamu bagi tahu. Hari ni juga kami lantik kamu jadi ketua. Tak sah buat dah kerja kamu duk buat ni. Kamu jadi ketua kami. Bagi tahu dekat aku, pasti aku tunaikan apa kehendak kamu itu. Kata Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi SAW. Nabi diam 1000 bahasa. Sampai habis dia bercakap. Tak ada apa nak bercakap. Nabi kata ke dia. Nabi kata, Utbah, sudah habis kamu cakap? Dia kata sudah habis. Nabi kata, aku nak baca kepada kamu ayat yang Allah turunkan kepada aku. Nabi mula, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hamim, tanzilum minarrahmanirrahim, tanzilum minarrahmanirrahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhira, fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un. Nabi baca ayat daripada surah Fussilat yang kita nak tengok tafsir dia tadi. Sekali lagi, Nabi baca ayat daripada ayat 1 sampai ayat 13. Hak kita nak baca lagi. Nabi baca ayat tu di depan Utbah bin Rabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuh Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Nabi baca dengan tartil, dengan sedap dan sebagainya. Nabi baca depan dia sepatah. Utbah bin Rabi'ah bila dengar Nabi baca ayat 1 sampai ayat 13 surah Fussilat ini, sampai ayat 13 dia bangkit, dia pekuk mulut Nabi dengan tapak tangan dia. Ni Utbah bin Rabi'ah ni pembesar dalam masyarakat Quraisy. Dia orang Arab, tuan-tuan. Bila baca ayat-ayat ni turun atas bahasa dia, Nabi sebut sepatah-sepatah tu masuk dalam hati dia, geduk-geduk masuk dalam hati dia. Dia tak boleh tahan. Dia dengar ayat tu meruntun jiwa dia. Ayat tu meruntuhkan ego yang ada dalam diri dia. Ayat tu menghancurkan kesombongan dia. Bila dia dengar ayat tu sepatah-sepatah, satu ayat sampai ayat 13, dia bangkit, dia pekuk mulut Nabi dengan tapak tangan dia. Dia kata, cukup wahai Muhammad, cukup. Aku tak mau dengar dah. Dia kata.
Dia terus pusing, balik. Jumpa dengan orang-orang kafir Quraisy yang duk tunggu dia di sana. Bila sampai di tempat mereka berhimpun, di balai Saqifah Bani Sa'idah, tempat mereka duk berhimpun, Abu Jahal, Abu Lahab, semua duk ada sana. Bila dia ni sampai, mereka pakat duk tunggu. Mereka kata, wahai Utbah, apa berita yang kamu bawa? Utbah bin Rabi'ah bila sampai di sana, dia kata dekat kaum dia, biarlah dekat Muhammad. Dia balik dia pergi kata lagu tu dekat orang-orang Quraisy ni. Dia kata biarlah dekat Muhammad ni. Da'fu, dia kata tinggal dia lah, biar pergi kat dia. Biar Muhammad nak buat apa pun, biar pergi kat dia, tak sah kacau dia kata. Kerana sesungguhnya bila aku sampai dekat dia tadi, bila aku kemukakan tawaran yang kamu suruh aku pergi sampaikan dekat dia tadi, dia tak kata apa pun dekat aku. Dia baca satu ungkapan kata-kata yang aku pasti itu bukan syair, dia kata. Yang aku pasti apa yang dia baca tu bukanlah satu benda yang dikarang oleh manusia. Tetapi apa yang Muhammad baca tadi, aku yakin dia mai daripada satu kuasa yang maha besar. Quraisy bila dengar Utbah bin Rabi'ah kata lagu tu, mereka kata kalau begitu kamu salah seorang yang kena sihir Muhammad. Ini cerita tentang surah Fussilat yang kita nak baca. Nabi start ayat 1 sampai ayat 13, hak tu aja. Nabi tak counter balik apa dia kata. Buang masa nak counter balik, nak lawan balik. Orang kata nak lawan balik, orang kata nak lawan. Buang masa. Kita habaq apa Allah suruh habaq. Manusia ni Allah jadikan manusia ni, Allah letak akal dalam kepala dia. Manusia boleh fikir. Bila kita bercakap apa yang Allah suruh cakap, kita bercakap apa yang Nabi suruh cakap, manusia ni dia tak boleh tahan. Kerana hak Allah suruh, hak Nabi suruh ni sesuai dengan fitrah dia. Islam nak menjamin keamanan, Islam nak menjamin keselamatan, Islam nak menjamin keadilan, Islam nak jamin semua yang baik kepada seluruh umat manusia. Kalau kita habaq Islam, manusia nak keamanan. Dia dengar Islam, dia rasa Islam menjanjikan keamanan. Manusia nak keselamatan, selamat diri, selamat nyawa, selamat harta benda, selamat maruah dan sebagainya. Manusia nak keselamatan. Dia tak mau orang cederakan dia, dia tak mau orang jatuhkan maruah dia. Manusia nak yang tu. Kita habaq Islam. Islam memelihara benda-benda tu. Dia nampak Islam cantik. Tak payah. Kita tak payah duduk cau-cau orang. Kita tak payah duduk maki orang. Tak payah. Kita habaq hak Allah suruh habaq. Kita habaq hak Nabi suruh habaq. Dia masuk zoom dalam hati orang yang dengar. Nabi SAW, Utbah bin Rabi'ah, pembesar Quraisy, mai jumpa dia. Kalau masa tu dia nak kata balik kat dia, aku ni bukan hampa, aku tak puas hati dengan hampa. Pasal hampa lu betul, dia boleh kata. Tapi Nabi tak kata. Nabi baca ayat Quran. Nabi kata hak ni hak aku nak abangkan hampa. Yang aku nak seru manusia kepada benda ni. Kalau betul-betul, kalau tak betul pun terpulang dekat hampa. Aku nak buat benda ni. Dia bila dengar benda ni, sebagai satu orang yang ada akal boleh fikir. Bila dia dengar benda ni, dia faham. Kalau benda macam ni, nak ajak manusia jadi baik, kita hidup lawan, bodoh kita ni. Kalau benda macam ni, nak bawa kita, masyarakat kita kepada satu keselamatan dan keamanan yang hakiki, kita hidup lawan, bodoh kita ni. Ada kemenasabah kita nak terjun gaung, orang pergi tahan kita, nak selamat kita daripada terjun gaung, kita maki dia. Bodoh kita ni. Kita nak terjun gaung, orang main duk tahan kita, jangan, depan tu ada gaung, jangan. Kita patut mau turun terima kasih dekat dia. Pasal apa? Pasal kamu selamatkan aku daripada jatuh gaung tu. Ini Islam. Islam adalah dia nak ramai keselamatan, dia nak ramai keamanan, dia nak ramai kesejahteraan kepada manusia. Dan Islam tak mau manusia terjun diri di dalam kebinasaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi baca ayat 1 sampai ayat 13. Utbah bin Rabi'ah dengar tak boleh tahan. Kalau kita belajar sains ni, dia kata dalam lampu mentol tu dia ada dawai filamen.
Kalau kita alirkan elektrik pada kadar dia 40 watt, kita alirkan pada kadar dia, lampu tu menyala. Tapi bila kita alirkan sampai lebih daripada kemampuan wire dia, dawai filamen dia ni, apa jadi? Terbakar lampu tu. Utbah bin Rabi'ah, apabila Nabi alirkan ayat Quran masuk dalam diri dia, dia arah, dia faham. Bila ayat tu duk masuk daripada 1 watt naik 2 watt sampai 13 watt, dia cakap 15 watt tu. Bila mai sampai 13 watt dia tak boleh pirah, dia bangkit, dia pukul mulut Nabi. Dia kata, cukup wahai Muhammad, cukup. Aku tak boleh dengar dah lebih pada ni. Tak boleh pirah. Balik pergi jumpa kaum dia, dia kata, aku nak abang satu aja. Dia kata, kesimpulan daripada pertemuan aku dengan Muhammad ni satu. Tu saya duk kacau dia lah. Muhammad ni orang baik. Dia kata, tu saya kacau dia. Biar pikat dia. Biar dia nak buat apa pun, biar pikat dia. Pasal apa? Pasal bila aku pi tadi, satu kalimah buruk pun tak terbit daripada mulut dia ke aku. Melainkan dia baca satu ungkapan kata-kata yang aku yakin itu bukan syair. Itu bukanlah ciptaan manusia. Tapi yang ni luar biasa. Aku yakin ni benda ni mai daripada satu kuasa yang besar. Buat tak dengar ni kata apa? Dia bertahan ke Mesir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuba kita tengok tafsir surah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Allah terlebih ketahui dengan kehendaknya. Ini tafsiran yang berdasarkan kepada akidah salafiyah. Ulama-ulama salaf, mereka bila jumpa jenis-jenis huruf kosong ni, mereka tak mau tafsir langsung. Alif lam mim, ha mim, alif lam ra. Semua ni hak jenis-jenis kalimah potong ni, yasin dan sebagainya, dia pulang balik dekat Allah. Depa kata kalimah huruf potong ini adalah rahsia, sirrun min asrarillah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk di dalam rahsia, di antara banyak-banyak rahsia Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan ada banyak rahsia dengan dia. Yang paling ketara ialah tarikh mati kita, rahsia. Yang hanya Tuhan tahu, orang lain tak tahu. Rahsia. Lailatul Qadar, rahsia. Allah tahu bila betul-betul berlaku Lailatul Qadar, kita tak tahu. Masa mustajab doa, Allah aja tahu, kita tak tahu. Banyak benda yang menjadi rahsia Allah. Maka huruf potong dalam Quran termasuk di antara rahsia Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, tanzilun minar rahmanir rahim, kitab, bermula turun daripada Tuhan yang amat murah lagi amat mengasihani itu, yakni kitab Quran ini. Quran Tuhan yang buat turun, yakni Quran ini turun daripada Allah Ta'ala, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbuat daripada dirinya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia baca ayat ni depan Utbah bin Rabi'ah. Ayat ni menjelaskan kepada Utbah tentang tuduhan-tuduhan mereka selama ni. Dia kata Muhammad ni pandai duk karang kata-kata, kemudian dia kata benda yang dia baca ni Tuhan dia bagi, padahal dia karang. Mereka duk tuduh macam tu. Tapi bila dia sendiri, satu orang yang berakal tinggi, pergi dengar ayat tu, mustahil manusia boleh karang benda yang sehebat ini. Mustahil manusia boleh karang benda yang sehebat ini. Pergi pula dengar Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, dia kata kitabun fussilat ayatuh, iaitu kitab yang ditafsirkan segala ayatnya, yakni daripada segala hukum dan segala kisah anbiya dan segala ajaran terkandung di dalamnya. Ni yang kata Quran. Dalam Quran ni tuan-tuan, kalau kita hari ni rasa hebat dengan buku ensiklopedia, oh Quran ini bukan ensiklopedia, lebih hebat daripada ensiklopedia. Dalam Quran itu dia kata terkandung hukum komplit, daripada hukum yang sekecil-kecil hukum sampailah kepada sebesar-besar hukum dalam Quran ni. Daripada hukum-hukum yang kecil, kita kata yang menyentuh soal-soal adab. Bila pergi rumah orang,
bagi salam kepada ahli rumah. Itu soal kecil lah kita kata. Soal bagi salam. Itu hukum dalam Islam. Kita pergi rumah orang, kita tak boleh terus redah. Kata tengok duk ada di dapur dah. Tak boleh. Saya sebut di masjid mana semalam? Masjid Al-Ustang semalam saya sebut. Kita ni dalam masyarakat kampung ni, kita hukum hakam ni tak tahu dia jadi macam mana. Tak apa jaga. Dari segi mengaji kita, dari segi nampak bagus dah. Tapi tak jaga hukum. Mengaji bak lain. Kilik kitab ni sampai lekang kulit-kulit pergi binding lain di kedai. Rajin mengaji kitab. Tapi pergi rumah orang, kata tengok duk ada dapur lah. Duk di meja makan di dapur dah. La salam wala kalam. Orang Arab kata tak bunyi bagi salam, tak bunyi suara apa. Tengok duk atas bangku dapur dah. Terkejut bini kawan tu tengah duk goreng apa tadi dapur, beralih-beralih tengok ada orang lelaki-lelaki lain duk dalam rumah dia. Terkejut tengok, lari bubat-bubat naik atas rumah, ambil kain kelumbung pakai turun main. Apa ni? Dah mengaji rata lah. Duk karang pula nama tok guru dia mengaji ni, punya ramai tok guru dia. Tok guru dia tak apa lah, dia tu. Nampak? Ini masalah orang kita. Dia mengaji tapi dia tak faham ke apa-apa tak tahu. Dia anggap apa? Dia anggap tu hukum kecil aja. Dia kata, nuhak besar nu hudud nu. Dia tak kira yang tu. Yang tu hukum juga. Tak kita nafikan bahawa hudud itu hukum dan mesti dilaksanakan. Tetapi taklah dengan kerana kita nak laksana hudud, hak ni kita tinggal. Tak kena. Kalau kita nak bercakap tentang soal nak buat helikopter, kita kena reti buat basikal dulu. Ni sampai screwdriver pun tak kenal, spanner pun tak kenal. Takkan nak pergi bersembang pasal nak buat helikopter. Tak boleh. Berti hak atas dulu. Kenai tools dia dulu. Ni perkakas-perkakas ni kenai dulu. Hak mana plier, hak mana screwdriver, kenai hak ni dulu. Kita bercakap tentang soal apa kita nak buat. Maka Quran ini dia mengandungi hukum hakam. Daripada sekecil-kecil hukum, kita kena ikut sampai sebesar-besar hukum. Kita kena buat. Maka Quran adalah kitabun fussilat ayatuh. Diperjelaskan di dalamnya ayat-ayat Quran. Detail dia terang tentang hukum daripada kecil sampai besar. Dan segala kisah anbiya. Daripada kisah Nabi Adam alaihi salam hak mula sekali Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada cerita dalam Quran. Nabi Adam alaihi salam bukan cerita dia jadi Nabi. Cerita kejadian Nabi Adam pun dah Allah sebut dalam Quran. Bagaimana Allah mula nak jadi Nabi Adam. Apa berlaku kepada Iblis apabila Allah suruh dia sujud hormat kepada Adam dan sebagainya. Allah cerita kat kita sampailah kepada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan cerita kisah anbiya dalam Quran. Dan juga dia kata segala ajaran ada di dalamnya. Quran, segala macam ajaran. Bukan ajaran agama saja. Sains ada dalam Quran. Saya dah cerita dah dulu bagaimana seorang ahli biologi Perancis semata-mata kerana jumpa ayat Quran yang menceritakan tentang jari manusia ni Allah tidak jadikan sama. Allah kata aku mampu untuk nak menjadikan jari manusia ni sama. Ala an nusawwiya banana. Aku mampu untuk menjadikan banana. Jari-jari manusia ni serupa. Aku mampu. Nak bagi jadi sama, aku mampu. Maksud ayat tu ialah Allah buat tak sama lah. Maka Tuhan kata kalau nak buat sama pun boleh. Tapi aku buat bagi tak sama. Nak bagi sama dengan nak bagi tak sama, hak mana susah? Nak bagi tak sama lah susah. Nak bagi sama senang. Nak bagi sama tiru je. Nak bagi tak sama tu susah. Contoh bayangkan cap jari kita ni, ibu jari manusia ni, tidak ada dua orang manusia yang sama cap jari dia. Saya buat contoh banyak kali dah. Jepun buat motor Suzuki, buat motor Yamaha. Dia buat kunci, nak bagi belai. 100 biji, boleh belai-belai. 1000 biji, boleh belai-belai. 10,000 biji, boleh belai lagi. 100,000 biji, boleh belai lagi. Sampai keluaran yang ke sejuta, dia jadi sama dah.
Mati akal dah dia pun. Nak buat mata apa, nak buat gigi kunci tu, dia nak buat lagu mana, benda panjang tu nak buat bagi belai macam mana. Sampai keluaran yang ke-1,000,000, dia sama dah dengan hak mula tadi, hak nombor 1 tadi. Jadi sama dah. Tuih kau ni boleh buka kau ni. Jepun yang cerdik tu, pun sampai satu peringkat hilang, cerdik dia habis. Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat manusia ni, bukan dia berjuta, bukan dia bilion, tak tahu berapa trilion manusia yang ada. Tidak ada 2 orang manusia yang Allah buat sama. Tapi Tuhan kata, aku boleh kalau nak buat bagi sama, tapi aku buat bagi tak sama. Dia ni yang Profesor Perancis ni, bila dengar ayat tu, dia orang cerdik, doktor, profesor dalam bidang biologi. Dia kata, betul ke cap jari tangan manusia ni tak sama? Betul ke? Dia buat kajian dengan tujuan nak bagi bukti kata Quran tak betul. Pasal apa? Pasal ada 2 manusia yang sama cap jari. Itu asal niat dia ketika buat kajian. Dan akhirnya setelah dia berputus asa, dia tak boleh dapat 2 orang manusia yang sama cap jari, dia masuk Islam. Ini yang dikatakan dalam Quran terkandung berbagai-bagai ajaran. Sains, matematik, kita tengok ayat tentang faraid, tentang hukum pesaka. Dia duk habang, dia ni dapat 1/6, dia habang, kau ni dapat nis, dapat setengah, dia habang. Itu ayat faraid. Ayat faraid itu ayat matematik. Dalam Quran ada ayat ekonomi, ada cerita tentang ekonomi. Nombor 1 dia kata apa? Dia kata Quran jelas menerangkan bahawa ekonomi mesti bebas daripada unsur riba. Selagi mana ekonomi berteraskan riba, maka selagi itulah manusia dihirup darah dia oleh manusia sendiri. Ini ayat ekonomi. Jadi dia sebut di sini, dia kata Quran itu kitabun fussilat ayatuh. Quran adalah kitab yang diperjelaskan ayat-ayat dia secara detail. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Quranan Arabiyyah. Hal keadaan Quran itu bahasa Arab. Quran ni Allah buat turun dalam bahasa Arab. Bahasa Arab lughatul jannah, bahasa syurga. Firman Allah, liqaumin ya'lamun. Bagi kaum yang faham, yakni yang reti mereka itu akan yang demikian itu, yakni orang Arab. Sesuai dengan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, dibangkitkan di tengah-tengah orang Arab, maka Allah buat turun Quran dalam bahasa Arab. Quran itu diturunkan dalam bahasa yang boleh difahami oleh orang yang hidup di depan Nabi. Pun begitu, sebahagian tidak boleh faham, tidak boleh reti kerana tidak dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah, basyiran wa nazira. Hal menyukai segala yang ikutnya dengan syurga. Ayat Quran kalau baca, dia menjanjikan syurga kepada kita. Dia menjanjikan syurga kepada orang yang nak ikut Quran, nak ikut agama. Janji Allah Arabiyyah. Hal keadaan Quran itu bahasa Arab. Quran ni Allah buat turun dalam bahasa Arab. Bahasa Arab lughatul jannah, bahasa syurga. Firman Allah, liqaumin ya'lamun. Bagi kaum yang faham, yakni yang reti mereka itu akan yang demikian itu, yakni orang Arab. Sesuai dengan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, dibangkitkan di tengah-tengah orang Arab, maka Allah buat turun Quran dalam bahasa Arab. Quran itu diturunkan dalam bahasa yang boleh difahami oleh orang yang hidup di depan Nabi. Pun begitu, sebahagian tidak boleh faham, tidak boleh reti kerana tidak dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah, basyiran wa nazira. Hal menyukai segala yang ikutnya dengan syurga. Ayat Quran kalau baca, dia menjanjikan syurga kepada kita. Dia menjanjikan syurga kepada orang yang nak ikut Quran, nak ikut agama. Janji Allah kepada mereka ni ialah syurga. Dan menakuti segala yang tiada ikutnya dengan neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan dia bagi seronok dengan syurga aja. Allah ingatkan, siapa bantah, neraka dia tunggu dia. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa'a'rada aktsaruhum, maka berpaling oleh kebanyakan mereka itu, yakni manusia-manusia kafir daripada ikut Quran. Serta dikata mereka itu sihir,
dan syair dan cerita dusta dahulu kala. Itu dia. Tahu pasal. Bila orang baca ayat Quran, dengar, bukan tak dengar, tapi tahu pasal. Bila orang kata, tengok ni, jelas dalam Quran kata sistem ekonomi tak boleh, berasaskan riba tak boleh. Dia kata mana boleh? Mana boleh nak bebaskan sistem daripada riba? Tak boleh. Dia kata kok mana pun kata. Orang kata kat dia ni, tengok ni dalam Quran jelas. Dia kata kalau sekiranya berlaku kes-kes jenayah curi, Quran kata potong tangan. Dia kata tak boleh buat zalim lagu tu. Dia kata kita rakyat kita lah pun bukan ramai sangat. Nak kerja pun dah tak cukup orang. Kita kena ambil orang Indonesia, orang Bangladesh mai hidup potong pula tangan puak ni. Siapa nak buat kerja? Dia bercakap begitu. Dia bercakap seolah-olah dia menafikan apa yang Tuhan suruh sebagai tidak sesuai. Seolah-olah Tuhan suruh tu tak sesuai. Maka dia bagi satu pandangan yang dia rasa lebih bijak daripada yang Allah suruh. Ini salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahum la yasma'un." Maka mereka itu, yakni kafir-kafir itu, tiada dengar mereka itu akan dengar terima. Bukan tak dengar, dengar, tapi dengar cara dengar tak mau terima. Mai dengar pun dengar sebelah telinga gitu je, tidak bercadang untuk terima. Mai dengar tu mai dengar bukan dengan hati yang kosong untuk menerima ilmu, tapi mai dengar dengan hati yang penuh dengan prasangka. Maka kebenaran tak boleh masuk dalam hati yang dah penuh dengan prasangka. Kata dia, maka tiada beriman mereka itu. Sebenar orang yang macam ni tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa qalu qulubuna fi akinnah. Dan kata mereka itu, yakni kafir Quraisy Mekah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula hati kami ini dah tertutup. Oh, tu dia. Gentleman pokok. Dia bercakap depan-depan Nabi. Mereka kata kami ni tak saduk mai abang apalah. Kami memang tak bersedia untuk terima apa yang hampa abang. Dosa duk mai baca kitab ambil baca-baca lah. Dosa lah. Dia kata kesian. Dia kata aku kesian tengok. Punya duk baca kitab sampai kering rengkung. Dosa lah. Dia kata kami abang awal-awal lah. Terus terang kami abang, kami tak mau terima. Gentleman mereka ni. Habak direct depan Nabi. Kami, dalam hati kami ini, qulubuna fi akinnah. Dalam hati kami ini sudah ada satu tutupan. Tak mungkin lagi hati kami terbuka untuk nak dengar apa yang kamu kata. Firman Allah, mimma tad'una ilaih. Daripada dengar barang yang engkau seru kami kepadanya. Daripada tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tak bersedia untuk dengar cerita Tuhan satu ni. Tak bersedia dengar. Kami lama dah duk kata Tuhan ni ada banyak. Satu hang main nak abang kata Tuhan ada satu. Kami tak ada masa nak dengar ajaran baru kamu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi adhanina waqr. Dan pada telinga kami itu berat. Tiada berapa dengar seruan engkau itu. Itu dia. Dia kata dalam telinga kami ini dah ada satu benda berat dah. Tak boleh dengar dah apa kamu kata. Waqrun ni sebenarnya ada benda tumbang. Itu dia panggil waqrun. Dia sebut di sini wa fi azanina waqr. Dan pada telinga-telinga kami ni ada benda dah tumbang. Tak sah main khayal macam manalah kami tak dengar. Kami habaq awal-awal. Wa min bainina wa bainika hijab. Dan daripada antara kami dan antara engkau itu ada dinding. Hang dengan kami ni ada dinding sebenarnya. Berlainan pada agama. Dinding tu ialah agama. Agama hang lain, agama kami lain. Tak mungkin kita boleh duduk bersama. Kerana ada satu dinding yang memisahkan kita. Engkau suruh sembah Tuhan yang satu. Sedangkan kami sembah asnam. Yakni tokong-tokong berhala yang banyak. Yang tu perbezaan kita. Dia kata. Hang duk abang Tuhan ada satu. Satu dia kata hang fikirlah pakai akal. Satu macam mana nak jaga kita ramai. Oh, dia fikir begitu. Dia kata kalau satu Tuhan, fikirlah fikir. Tuhan bagi akal suruh fikir. Dia kata tak kita begitu. Tuhan bagi akal suruh fikir. Dia kata fikir, tolong fikir. Dia kata macam manalah satu Tuhan nak jaga berjuta manusia. Kita seorang pak nak jaga anak 5 orang pun jenuh. Dia kata macam mana Tuhan satu nak jaga ramai ni? Tak boleh. Kita kena ada Tuhan ramai. Pakat jaga orang sikit. Dia kata.
Ini yang mereka jawab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'mal innana 'amilun." Maka amallah olehmu atas agama kamu. Yang ni sembah Tuhan yang satu, kami amal atas agama kami. Itu dia. Dia kata lah macam ni. Kita orang tidak mau kacau lain orang. Tapi lain orang jangan kacau kita orang. Lain orang kacau kita orang makan orang. Dia kata macam tu. Dia kata aku pun tak mau kacau hang. Hang jangan kacau aku. Hang nak pergi sembah Tuhan yang satu, hang pergi. Kami nak sembah Tuhan, hang jangan duk kacau. Lah ni, hang jaga kerja hang, aku jaga kerja aku. Jangan kacau tepi kain aku. Ini ayat yang Quraisy kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Kata olehmu wahai Muhammad kepada kafir-kafir itu, hanya aku ini manusia serupa kamu juga. Itu dia. Allah suruh Nabi Muhammad dikata dekat Quraisy ini. Kata dekat mereka, "Innama ana basyarum mithlukum." Sesungguhnya aku dengan hampa diserupalah. Kalau hampa manusia, hampa makan, hampa minum, aku pun manusia, aku makan, aku minum. Aku serupa macam hampa. Cumanya ialah diwahyu Allah kepada aku. Yang tu aja beza aku dengan hampa. Aku, Allah buat turun main wahyu. Hampa tak dapat wahyu tu. Maka aku ni nak bawa wahyu yang Allah buat turun kat aku ni, nak habaq kat hamba. Tu saja kerja aku. Annama ilahukum ilahun wahid. Hanya Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Tiada berbilang-bilang. Aku nak beritahu dekat hampa, Tuhan hampa, Tuhan aku satu aja. Tuhan satu tu aja. Tuhan seluruh penduduk alam ini satu tu aja. Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan lain. Fastaqimu ilaih. Maka hendaklah kamu tetap kepadanya, yakni kepada Allah, dengan beriman dan taat segala suruhnya. Tuhan kita satu ni aja. Kalau dia kata kena buat, kita kena buat. Kalau dia kata tak boleh buat, jangan siapa duk cuba nak buat. Tuhan kita satu ni aja. Tuan-tuan, macam kita lah, mak kita satu aja. Mak kita satu aja. Kalau kita dah buat baik kat dia, beruntunglah kita. Sebab seorang tu aja mak kita. Tak ada dua. Kalau mak ada seorang tu pun kita gelut nak buat baik kat dia. Sebelum dia pejam mata, biar dia sejuk hati dengan kita. Kalau mak seorang tu pun kita gelut nak berkhidmat, nak berbakti dekat dia. Ni pula Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, Tuhan mak kita, Tuhan manusia semua. Pasal apa kita tak gelut nak berbakti kepada dia? Cerita dia macam tu. Kan? Ada orang dia sanggup jadi apa kat dia apa dia sanggup. Mak dia jangan siapa hidup buat apa-apa. Kerana mak dia duduk kerja di pejabat, tiba-tiba orang telefon habaq kata mak dia sakit, suruh dia balik. Dia pergi jumpa ketua dia kata saya kena balik. Dia telefon mai abang mak saya tak pasal. Ketua kata tak boleh balik. Kalau hang balik ni macam mana kerja ni? Dia kata nak jadi apa melingkup pergi. Mak saya sakit, saya mesti balik. Tu dia. Dia bagi dia mak dia ni habis. Dalam dunia ni nama kata manusia, dia kata hak dia nak khidmat habis-habis mak dia kata. Orang telefon mai habaq rentua ni sakit, saya kena balik. Macam tu je yang saya fikir lah ni. Hang halang syahid. Ada sampai macam tu. Dia kata pasal apa? Pasal ni mak aku. Dia kata. Kalau dengan mak apa sampai macam tu kita punya jaga, Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dia Tuhan seluruh alam, surga neraka milik dia semua. Ini yang dia nak beritahu dekat kita. Wastaghfiruh. Dia kata dan minta ampun dah oleh kamu akan dia, yakni akan Allah, daripada syirik dan kufur kamu dengan Islam. Minta dekat Tuhan, minta tuan-tuan. Jangan tak minta. Kena minta dekat Tuhan. Kena minta. Sebab kita tak tahu tuan-tuan. Tak ada manusia boleh pukul dada. Kata dia ni kok mana pun tak apa dah. Tak ada. Tak ada manusia boleh kata begitu. Sejengkai lagi kita nak jumpa sakaratul maut, 1001 benda boleh berlaku. Sejengkai lagi. Kita tak kata seminggu lagi, kita tak kata setahun lagi. Sejengkai lagi kita nak jumpa sakaratul maut, 1001 kemungkinan boleh jadi. Banyak riwayat yang mai daripada Nabi SAW yang menceritakan tentang betapa gelutnya manusia dekat dengan sakaratul maut. Gelut.
dengan gambaran yang bukan-bukan ni Allah wakmai kat dia, dengan ditunjukkan balik segala amal buruk dia semasa dia hidup, masa dia muda, masa dia cedak dulu, hak dia duk buat benda-benda buruk ni Allah tayang balik bagi dia nampak masa tu. Dalam satu riwayat pula Allah Subhanahu Wa Taala nampakkan rupa mak dia yang dah meninggal sekian lama, nampak rupa mak dia mai dalam keadaan duk hayun-hayun susu dia. Dia kata dekat anak dia, wahai anakku, ingatkah kamu kepada aku? Aku ibu kamu, aku besarkan kamu dengan susu aku ni. Dia kata. Tiba-tiba dia kata, bayangan tu kata, dia kata matilah kamu di atas agama Nasrani. Sebenarnya ini riwayat mai kat kita. Cukup banyak riwayat-riwayat yang macam ni. Ini semua mu'ambi. Manusia tak boleh kata dia kuat. Kerana kalau dia tak dibantu oleh Allah, dia tidak kuat. Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Dia kata fastaqimu ilaih, maka hendaklah kamu tetap hati dengan Allah, beriman kepada Allah, taat segala suruh dia, wastaghfiruh, minta ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syirik dan daripada kufur dengan Islam, dan junjung segala hukumnya. Firman Allah, wa wailun lil musyrikin allazina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan bersangatan azab itu bagi segala kafir musyrikin yang tiada mengeluar mereka itu akan zakat harta mereka itu, dan mereka itu dengan akhirat itu kafir mereka itu. Depa ni hak bantah, hak engkar, hak tak mau ikut seruan Nabi Muhammad ni, tak ada lain lah. Dia kata melainkan depa ni akan terima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiada beriman mereka itu sebenarnya. Firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Bahawasanya segala orang yang beriman dan segala orang yang beramal, mereka itu akan amalan yang salih-salih, sama ada fardu ataupun sunat, bagi mereka itu pahala yang tiada kurang dan tiada putus-putus. Itu dia. Tuhan janji dah. Kalau kita boleh jadi orang beriman, Allah janji pahala hak Allah nak amal kat kita ni tidak putus-putus. Ghairu mamnun, maksudnya tak terputus. Pahala sentiasa dok mai kat kita, tuan-tuan. Orang yang beriman kepada Allah, dia buat apa pun boleh pahala. Hatta tidur pun dia anggap tidur dalam pahala. Itu dia. Orang yang beriman ini istimewa dia sampai macam tu sebab kita dalam semayang, tiap kali semayang tahiyat kita mesti minta dekat Tuhan, Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Kita minta doa supaya keselamatan itu dikenakan, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas hamba-hamba yang salihin. Kalau kita boleh masuk diri kita dalam kumpulan salihin, tuan-tuan bayangkan berapa ramai orang Islam dalam dunia ni, semua semayang minta doa supaya kita ni jadi orang yang selamat. Tu nak masuk dalam kategori salihin itu. Kalau kita masuk dalam kategori itu, masuk dalam kategori salihin, semua orang Islam hak semayang ni dalam tahiyat dia sebut, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan dia minta supaya Allah bagi selamat kepada hamba-hamba Allah yang salihin. Kalau kita salih sendirinya, otomatik kita masuk dalam doa semua orang. Berapa baiknya kita jadi orang yang baik-baik ini. Dan disebut pula dalam ayat ni, dia kata lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka itu pahala yang tiada kurang dan tiada putus-putus. Firman Allah, qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain. Kata olehmu ya Muhammad bagi orang-orang kafir itu, adakah kamu kufur dengan Allah? Allah Tuhan yang jadi akan bumi ni dalam masa 2 hari, yakni hari Ahad dan hari Isnin. Itu dia. Allah suruh Nabi Muhammad pergi kata ke orang kafir, hampa gamak anu nak kufur dengan Allah. Sedangkan bukan kata bumi tempat hampa pijak ni, diri hampa tu pun Allah buat. Gamak hampa ni, hampa nak engkar dengan orang yang buat hampa. Macam orang mai kata kat kita, hang gamak anu derhaka kat mak hang,
Dia yang mengandung hang, dia yang beranak hang keluar mai atas dunia, dia yang duk perah susu bagi ke hang, dia yang duk tumpah kasih sayang bagi ke hang, dia yang belah hang, dia yang basuh berak kencing hang, dialah orang yang sanggup sakit kerana nak bagi sihat hang. Hang jamak derhaka kat dia. Kita kalau ada satu orang mai kata kat kita begitu, tuan-tuan, tak keluar rumah seminggu. Tak keluar rumah seminggu, duduk dalam rumah menengok, duduk fikir apalah punya anak kita ni pergi buat dia bunyi kemak kita sendiri. Kita akan jadi orang kurung diri dalam rumah seminggu. Kalau mak kita pun orang mai kata kat kita lagu tu, kita dah rasa risau, bimbang, berkomeng dah. Tuan-tuan boleh bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan sahaja jadikan kita, dia bagi nyawa kat kita, dia bagi rezeki dekat kita, dia bagi kesihatan dekat kita, dia bagi kita macam-macam benda. Ni sampai hari kita hidup pada malam ni, tiba-tiba gamak ke kita nak pergi derhaka dia. Dia suruh buat yang ni kita tak mau buat, dia larang yang tu kita nak pergi langgar buat. Apa jenis hamba kita ni? Ini Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Muhammad ditanya kepada kafir Quraisy. Gamak no hampa nak lawan Tuhan, sedangkan Tuhan yang buat bumi ni, alam ni, bumi ni Allah Subhanahu Wa Taala buat dalam tempoh 2 hari. Dia kata, iaitu Ahad dan Isnin. Firman Allah, wa taj'aluna lahu andada, dan kamu jadi baginya syirik, yakni dengan asnam. Dia kata, sudahlah kamu tidak sembah Allah, kamu pergi buat pula dengan tangan kamu, kamu buat satu benda daripada batu, daripada kayu, kamu pergi sembah benda tu. Apa kejenis manusia kamu ni? Dan tiada kamu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menjadi bumi dan menjadikan rasul dan menurunkan kitab kepada rasulnya. Itu dia firman Allah, zalika rabbul alamin. Bermula yang demikian itu, yang menjadikan bumi pada 2 hari itu adalah Tuhan yang memiliki sekalian alam ini. Maka makna alam ialah tiap-tiap suatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ni yang syok baca kitab lama ni, dia ayat dia tu dia pandai. Dia pandai. Orang-orang dulu ni dia petulis kitab, tulis ni niat satu je, nak cari keredaan Tuhan. Tuhan bagi ke dia. Dia tulis ni, kita baca tu mercik elok. Kita baca tu kita berasa dia puas begitu. Ya, tu kita ambil satu malam, kita buka kitab Rumi, baca di kitab di surau ni. Jangan tinggal 15 orang baca kitab Rumi. Bukanlah kita nak kata tak bagus kitab Rumi ni, tapi dia tawak gitu sikit. Dia tawak. Baca abang duduk atas kaus di rumah sambil duduk melentang atas selenggang di rumah, apa buka baca boleh lah kitab-kitab Rumi ni. Tapi bila nak main, nak bertekun, nak duduk, nak bersila dalam keadaan orang ramai, panas dan sebagainya, kita nak kena baca kitab-kitab macam ni. Sebab kitab-kitab macam ni terbukti dari segi keberkatan dia. Terbukti dari segi keberkatan dia. Oh, banyak dah orang baca kitab ni, tuan-tuan ni. Nurul Ihsan ni berapa puluh tahun dah usia kitab ni. Berapa banyak dah orang baca kitab ni. Dan berapa banyak dah orang yang baca kitab ni, dan dengan kerana mengaji kitab ni menjadi sebab musabab kepada dia dapat petunjuk Allah. Ada hadis, tuan-tuan, nanti kita baca satu hari mukadimah di surau ni. Ada satu hadis Nabi SAW, lebih kurang maksud dia. Nabi SAW kata, kalau sekiranya dengan sebab cakap kamu, ada satu orang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, kalau sekiranya dengan kerana cakap kamu, ada satu orang dapat petunjuk Allah. Bukan kamu bagi petunjuk, tapi cakap kamu tu menjadi sebab kepada Allah bagi petunjuk dekat dia. Maka itu Nabi kata lebih baik daripada kamu mendapat anugerah ternakan yang merah-merah. Nabi kata. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Masyarakat Arab kalau dapat anak unta merah ni, habislah. Siapa orang lah dapat masjid. Dia begitu. Habis. Teringin lah. Dapat. Allahu Akbar. Dapat anak unta merah ni. Nabi kata dah. Kalau kamu boleh pergi bercakap dekat satu orang, kamu bercakap, kamu cakap, dia dengar cakap kamu, dia dengar, tergerak hati dia, berubah dia daripada tak semayang jadi orang semayang. Daripada satu orang yang tak pernah jaga aurat, tiba-tiba dia jadi satu orang yang jaga aurat.
Daripada satu orang kutu duduk melengkap ke tepi jalan, tiba-tiba dia main duduk tunggu di surau mengaji dan sebagainya. Dengan kerana cakap kamu menjadi sebab kepada Allah bagi hidayah dekat dia, kamu mendapat lebih baik daripada unta yang merah-merah. Tentang ini ganjaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi kepada orang-orang yang sanggup melakukan kerja dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir yang kita baca ni, dia sedap macam tu. Baik, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'ala fiha rawatiya min fawqiha, dan jadi Allah padanya, yakni pada bumi itu beberapa bukit-bukit yang besar-besar daripada atasnya, yakni menetap akan dia daripada bergolek-golek seperti perahu di atas air. Ni Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kepada kita ni bumi, dan di atas bumi ni pula dia bubuh 1000 macam hiasan. Allah buat bumi ni, bumi hak bulat ni Allah buat. Dia tak buat tinggal begitu saja. Dia bagi cantik pula dengan bukit bukaunya, dengan sungainya, dengan pokok-pokoknya, dengan binatang ternakannya, dengan ramah-ramah kupu-kupu dia, dengan dia macam-macam Allah buat di atas bumi ni. Allah Subhanahu wa ta'ala buat semua benda ni. Wa baraka fiha, dan berkat pula Allah kepadanya, yakni kepada bumi ini, dengan banyak air dan banyak tanaman-tanaman dan banyak air susu dan sebagainya. Itu dia. Itu keberkatan Allah. Tuan-tuan tengok, hujan ni berkat daripada Allah. Pasal apa ni? Quran sebut terang-terang. Dia sebut terang-terang. Allah jadikan bumi, dan Allah jadikan macam-macam benda di atas bumi. Lepas tu dia kata wa baraka fiha, dan Allah berkati bumi ni. Tuan-tuan, kita nak tahu air hujan yang Allah buat turun ni berkat ke tak? Cuba kemarau tengok bangsa. Oh, pakat pergi kerja rambut cerin habis semua. Tak mandi. Pergi kerja rambut cerin bertanduk. Pasal apa tak mandi? Nak mandi apa? Air hak ada ni nak guna untuk masak, untuk makan, untuk nak bersuci, nak ambil air semayang, lebih penting daripada mandi. Seorang-seorang main surau pergi mata merah menyala, tak mandi tuan-tuan. Tak mandi ni nak tidur pun tak lena. Nak berjaga pun nak kelena. Dia jadi lagu tu. Nak tidur tak lena, nak berjaga dia nak kelena. Tapi bila nak tidur tak lena. Dia jadi pasal apa? Cek-cek tengok punca tak mandi. Pasal apa? Pasal ayat ni berkat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab saya dah baca dah banyak kali dulu kan, hadis Qudsi kan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi. Dia kata falaula masyayikhu rukka' wa syababun rutta' wa atfalun rubba' wa bahaimu, dia semua tu. Kalaulah tidak kerana ada orang tua masyayikh, orang tua-tua syekh-syekh yang rukak, yang masih lagi duduk rokok sembahyang di masjid, wa syababun khusya', dan tidak, kalau tidak kerana ada budak-budak muda syabab, budak-budak muda yang khusya', yang mereka ini khusyuk bila sembahyang. Kalau tidak kerana ada atfal, budak-budak kecil, bayi yang baru beranak ni, yang rubak, yang mereka ini masih menyusu susu ibu. Wa bahaimu rutta', kalau tidak kerana ada menatang banyak yang gemuk-gemuk di atas muka bumi ni, Tuhan kata la ja'altu samaa'a min fawqikum hadida, aku dah lama dah, Tuhan kata, jadikan langit ni daripada besi. Allah kata kalau tak kerana ada ni, ada lagi orang tua-tua duduk main masjid semayang, ada anak-anak muda yang bila semayang kosong. Kalau tidak kerana ada benda-benda ni semua, aku jadikan langit tu daripada besi. Dan aku tidak turunkan walau setitik hujan kepada manusia yang hidup di bumi ini. Tuhan kata. Tuhan kalau dia marah, dia tahan keberkatan dia. Keberkatan yang dia tahan apa dia? Ayat hujan. Tak ada ayam. Ayam ni sumber kehidupan. Tak ada ayam tuan-tuan. Bengkok habis kita. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni. Wa baraka fiha, dan berkat Allah padanya, yakni pada bumi, dengan banyak ayam dan banyak tanaman dan banyak susu. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin.
dan mengqadar Allah padanya. Maksudnya mentakdir Allah kepadanya akan segala makanannya. Sudahlah Allah buat bumi, Allah buat benda nak hidup atas bumi. Tiap-tiap benda yang hidup atas bumi ni Allah takdirkan rezeki pada masing-masing. Manusia ada makanan dia. Semut ada makanan dia. Sotong, udang, kerang, ketam, apa kepah. Semua ada makanan dia. Ada rezeki dia. Yakni Allah tetapkan semua benda tu pada 2 hari. Tamam 4 hari. Cukup dengan jadi bumi. Itu dia. Allah nak menyediakan segala kelengkapan rezeki yang nak dimakan oleh isi bumi ni 2 hari aja Allah buat siap untuk semua. Begitu. Bagi segala orang yang tanya soal daripada kejadian bumi dan barang yang padanya. Ayat ni diturunkan sebagai nak jawab kepada orang yang bertanya banyak tentang benda. Allah turun ayat ni. Dia kata sawa'an lis-sa'ilin. Sa'ilin maksud orang yang duk tanya banyak. Dia kata kalau Tuhan satu aja bolehkah dia nak jamin semua makhluk ada ni dapat makanan? Dia bertanya lagu tu. Allah jawab dalam Quran persoalan depa. Yakni jadi bumi 2 hari. Jadi bukit, jadi makanan kepada manusia dan binatang 2 hari. Cukup 4 hari. Tamam 4 hari. Tiada lebih, tiada kurang. Cukup untuk semua. Dalam masa 4 hari itu cukup semua benda mendapat rezeki masing-masing. Cukup. Dia kata. Iaitu Salasa dan Arba'. Kan? Selasa dengan Rabu. Tadi dia kata dia buat bumi Isnin dengan Ahad dengan Isnin. Yang ni pula dia kata dia menyediakan kelengkapan keperluan orang yang hidup di atas bumi Salasa dengan Arba', Selasa Rabu. Dan jadi langit 2 hari, iaitu Khamis dan Jumaat. Artinya qadar 2 hari kerana masa itu belum ada matahari dan bulan. Maksud 2 hari itu qadar, tempoh masa 2 hari itu hanya dianggarkan 2 hari. Pasal nak kata hari, pasal masa tu bulan bintang tak jadi lagi. Tak ada matahari, tak ada bulan. Macam mana nak tahu bila pindah hari pihak? Tak tahu lagi lah. Jadi yang kata 2 hari itu berdasarkan kepada kadar masa tu. 2 hari dia kata. Begitu. Dan belum ada langit dan bumi lagi pada masa tu. Allah baru buat aja. Begitu. Firman Allah, "Tsumma stawa ila sama." Kemudian kisah dia kepada jadi langit. Dah selesai dah dia buat bumi, buat benda-benda yang nak ada di atas bumi, sediakan keperluan rezeki dan sebagainya. Lepas tu Allah nak buat langit pula. Wahiyya dukhan, dia kata. Dan ia, yakni langit itu pada mulanya asap air. Masa tu tak ada lagi langit 7 lapis apa semua ni, tak ada lagi. Pada masa tu asap. Nampak berkabus dan dia merupakan air. Air ni oksigen lah. Oksigen budak-budak mengaji sekolah lah dia buat apa? H2O kan? Bahasa sains lah ni. H2O. Maksudnya hidrogen dan oksigen. Ada 2 unsur di dalam tu. H2O. Hidrogen dengan oksigen tu dia jadi air. Dia boleh jadi air. Begitu. Kerana adalah arsyur Rahman. Arash Tuhan Ar-Rahman itu di atas air. Ini sabit daripada hadis Nabi. Yang ni dahulu, sebelum daripada jadi langit dan jadi bumi. Sebelum ada langit ada bumi, arash Tuhan berada terapung-rapung di atas air. Maka berombak air. Air yang tadi ni berombak dia kata. Dan berbuih. Maka keluar daripadanya asap. Jadi wak macam tu. Naik ke atas maka jadi langit. Ini asal usul kejadian langit. Mengikut seperti yang diterangkan di dalam kitab tafsir Al-Qurannya begitu. Langit dulu tak ada. Daripada wak ayam apa semua ada ni, bila panas dia naik. Wak tu naik ke atas, daripada wak itu Allah jadikan langit-langit. Maka buih dijadikan bumi. Dia kata wallahu a'lam. Wallahu a'lam tu dia kata kita tak habis lagi, sikit lagi. Dan ni pakai katuk kitab dan dah buah lambek nanti tak habis lagi. Kan? Ni kawan hak tulis kitab ni dia kata wallahu a'lam. Keterangan dalam riwayatnya kata begitu. Dia kata faqala laha walil ard. Maka firman Allah baginya, yakni bagi langit dan bagi bumi. I'tiya taw'an aw karha. Tu, i'tiya begitu. Pasal dia musanna, dia dua tu. I'tiya taw'an aw karha. Datang oleh kedua kamu, yakni oleh langit dan bumi. Hal keadaan taat ataupun tergagah. Lepas dah Tuhan buat bumi dah 2 hari, Tuhan buat langit pula 2 hari.
Lepas pada tu Tuhan kata dekat langit dengan bumi ni, dua-dua hampa mai kat aku. Sama ada hampa mai secara sukarela ataupun secara terpaksa. Mai. Pasal aku panggil hampa mai, hampa kena mai. Yang ni jalan kerja oleh kedua kamu dengan suka ataupun secara tergagah, secara paksa. Dan Tuhan buat bumi, Tuhan buat langit. Tuhan kata dekat bumi, dekat langit, okey, lah ni jalankan tugas masing-masing. Bumi, kamu jalan tugas bumi. Langit, kamu jalan tugas langit. Kata Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas, kita ingat sepupu Nabi. Dia ulama yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dan dia adalah ulama tafsir yang Nabi ada bagi jaminan. Nabi kata kalau Ibnu Abbas yang mentafsirkan ayat itu, maka tafsiran itu betul. Nabi kata. Baik, kata Ibnu Abbas, firman Allah bagi langit. Tuhan kata kat langit, naikkan matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Dan jalankan angin dan awan engkau. Bila dah siap dah langit, Tuhan perintah dekat langit. Wahai langit, dia kata, okey, langit bagi matahari berfungsi di kawasan kamu. Jadikan bulan, bintang, segala cakrawala dan sebagainya ada di celah-celah kamu. Dan jalan angin, maksudnya gerakkan angin dan awan yang ada pada kamu. Ni Allah nak gerakkan semua benda-benda ni, Allah perintahkan macam tu. Dan firman Allah bagi bumi, tuang akan air sungai engkau dan keluarkan tumbuh-tumbuhan engkau dan buah-buahan yang ada pada engkau. Tuhan perintah dekat bumi, okey, lah ni pecahkan bagi jadi sungai di atas bumi. Maka keluar satu punca mata air, terus merebak jadi sungai, pi satu tempat bertakung besar jadi tasik, ada yang pi satu tempat jadi melebar jadi laut dan sebagainya. Ini asal kejadian semua benda yang ada di bumi dan yang ada di langit. Seperti mana yang diterangkan oleh Allah dalam Quran. Firman Allah, qalata ataina ta'i'in. Kata kedua-dua itu, yakni langit dan bumi, telah kami datang. Hal keadaan kami taat bagi suruh engkau. Bila dah Allah kata lagu tu, bumi dengan langit kata kat Tuhan, kami akan buat apa yang engkau suruh, bukan kerana terpaksa, tapi kami buat dengan penuh ketaatan kepada perintah engkau. Kata Abu Naf As-Sakati, maka yang bertutur daripada bumi itu ialah tempat Kaabah hari ini. Bila Allah perintah bumi suruh keluarkan air, jadikan sungai, tumbuhkan pokok dan sebagainya, hak jawab balik kepada perintah Allah tu ialah tempat Kaabah lah ni, dia kata. Tu tempat hak diri Kaabah tu, tentu tu tempat tu jadi ada suara keluar jawab balik kepada Allah. Dia kata begitu. Ni kata Abu Naf As-Sakati tadi. Dan daripada langit berbetulan dengan dia. Yang orang kata apa? Baitul Ma'mur. Yang kata tempat malaikat duk tawaf apa orang kata tu, dia berbetulan dengan Kaabah. Langit pula, di pihak langit di situ tempat yang jawab. Bila Tuhan perintah dia, suruh dia gerak ke matahari, apa angin, bulan, bintang tadi ni, tempat yang berbetulan dengan hak nak jadi Kaabah tu, tempat tu jawab ke Tuhan. Dia kata begitu. Maka jadi Allah Subhanahu Wa Taala, tanah itu tanah haram. Ambil sempena bumi tentu yang jawab, tempat tu Allah tentukan sebagai tanah haram dia. Begitu. Maka ditempati langit bumi, khitab keduanya tempat yang berakal. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah mengkhitabkan, mengatakan tempat tu seolah-olah ada akal, maka dia boleh jawab, dia boleh bercakap balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan perintah dia, Tuhan khitab tu maksud turun perintah kepada dia, dan dia jawab. Kerana apa? Kerana Allah anggap bumi tempat tu bumi yang berakal. Begitu. Kerana dijadikan Allah pada keduanya hayat berakal, ataupun Allah Ta'ala tutur akan dia seperti mana tutur bukit serta Nabi Daud dan tutur kaki dan tangan di akhirat. Dia kata, dan satu pendapat yang kedua, dia kata memanglah Allah boleh buat bagi apa benda pun untuk nak bercakap. Kan? Dalam Yasin, kita dah baca Yasin malam jemaah. Tentu tak bisa jumpa ayat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum dan telah menjadi saksi kaki-kaki mereka itu. Maknanya apa? Hari akhirat itu kaki Tuhan boleh buat bagi bercakap. Kalau kaki tangan Allah boleh buat bagi bercakap, takkanlah bumi Allah tidak boleh buat bagi bercakap.
Ini adalah duk dalam bidang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Benda ni tak payah fikir, memang ini kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Maka menjadi Allah akan mereka itu, yakni akan langit itu 7 lapis langit pada kadar 2 hari. Itu dia. 7 lapis langit itu Allah ambil masa 2 hari untuk jadikan dia, iaitu Khamis dan Jumaat. Maka sudah, yakni siaplah daripadanya pada akhir saat daripadanya. Hujung hari Jumaat siaplah semua benda ni. Dan pada hari Jumaat dijadikan Adam alaihissalam. Hari Jumaat Allah jadikan Adam alaihissalam. Ini tuan-tuan duk dengarlah. Ada dalam khutbah Jumaat di masjid, dia main khutbah kedua, Tok Khatib dia nanti baca hadis ni lah. Hadis yang mengatakan hari Jumaat ni adalah hari yang paling mulia, penghulu hari lah apa. Hari Jumaat khuliqa Adam, dijadikan Adam lah apa semua. Ini ceritanya. Hari Jumaat dah Allah siap dah semua. Siap dah semua. Ujung hari Jumaat itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Adam alaihi salam. Dan muwafaqah di sini. Dia kata memang tepat. Dia kata akan ayat firman Allah dalam Quran, khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam. Yang kita jumpa ayat ni dalam Quran. Maksud dia apa? Allah jadikan langit dan bumi pada 6 hari daripada hari dunia. Start daripada Ahad, Isnin, Selasa, Arba', Rabu, Khamis, Jumaat. Komplit semua sekali. Dan benda ni Allah sebut dalam Quran bahawa Allah menjadikan as-samawati wal ard, jadikan langit dan bumi ni fi 6 ayyam, di dalam 6 hari siap semua sekali. Dan hikayat Qurtubi akan qaul bahawa tiap-tiap sehari daripada 6 hari itu pada 1000 tahun. Ini pendapat Qurtubi. Dia ni ulama yang buat kitab tafsir. Dia ada tafsir Al-Qurtubi nama dia. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi dia kata maksudnya ialah satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi 6 hari itu 6000 tahun. Jadi komplit semua. Dan tuan-tuan boleh tengok benda ni, perbahasan dia lebih panjang lagi lah. Kalau kita bahas yang ni, kita sambung kuliah subuh esok pula. Kan? Nak cerita ni, pasal apa? Dia tanya, pasal apa Allah perlu sampai 6 hari? Dia kata dah kata Allah ni iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun jadi, fayakun maka jadi. Pasal apa nak buat ni semua ambil sampai 6 hari? Itu ada pula dia punya perbahasan dia. Di antaranya yang boleh kita petik sikitlah. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala nak beritahu dekat manusia bahawa nak buat apa pun perlu masa. Bukan Allah tak boleh buat. Kalau Allah nak buat, kun fayakun. Terus langit bumi masa tu juga jadi sungai, jadi bukit, pokok tumbuh. Kun fayakun. Jadi terus. Tak payah tunggu sampai buat 2 hari hak ni, 2 hari hak ni. Qurtubi pula kata sehari sama dengan 1000 tahun. Tak perlu. Tuhan tak perlu kepada masa-masa ni semua. Tapi Tuhan buat bagi nampak ada masa nak jadi benda ni. Pasal apa? Pasal nak bagi pengajaran kepada manusia. Nak buat apa pun kena ambil masa. Kita nak ubah diri kita jadi baik pun ambil masa, tuan-tuan. Umur 51 dah baru tahu pakai kepiah putih elok. Kan? Hari tu masa umur 40 dulu, 45 tu macam mana? Kan? Makna kata ambil masa. Ambil masa. Kita nak ubah diri kita pun ambil masa. Nak ubah keluarga, ambil masa. Keluarga tu duduk dalam satu bumbung rumah tu. Nak ubah bini kita daripada tak pakai kelumbung ke pakai kelumbung. Dia sampai heret kita pergi depan Tok Qadi. Dia kata heret kita pergi depan Tok Qadi. Depan Qadi dia kata ni laki saya ni gila dah lah ni, dia kata. Ni lama dia pergi mengaji kat Ustaz Samsuri, naik nama kita pula. Naik nama kita pula. Ni lama dia pergi mengaji Ustaz Samsuri ni, berapa hari pergi mengaji, balik mai tu bersyarah kat saya. Yang dulu menikah hampir anak 5-6 orang dah, dia tak pernah tegur pun saya tak pakai kelumbung. Lah ni hambui bukan main balik dia bersyarah kat saya baru pakai kelumbung, baru mengaji 2-3 hari nak. Dia duduk mai dulu tu. Kan baru nak ubah bini. Anak tak ubah lagi, duduk pakai selok jin ketat je kan. Baru nak ubah bini. Bini tak boleh ubah, nak diubah anak. Anak diubah kita. Tuan-tuan, jadi apa maksud dia? Maksud dia Allah nak beritahu, nak buat apa pun ambil masa. Kan? Nabi pun bagi ingat pula kita. Nabi kata al-ijlatu minasyaitan.
Watta'anni minallahi subhanahu wa ta'ala. Nabi kata al-ijlah, sifat gopoh-gapoh nak cepat semua, nak kena settle cepat-cepat, malam ni juga mesti mau selesai. Ini minasyaitan, ini daripada syaitan. Watta'anni minallah, dan sifat tenang, tenteram, tak kalut, ini daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nak buat bumi, langit, apa semua ni, Allah boleh buat dengan sekali aja. Tapi Allah tak buat macam tu. Dia ambil fi sittati ayyam. Dia ambil 6 hari. Dengan tujuan, ini menjadi satu pengajaran kepada manusia. Allah yang boleh buat cepat pun, Allah bagi masa lama untuk nak siap. Nabi Muhammad SAW manusia istimewa. Allah buat turun mai dekat dia dengan mukjizat, dengan wahyu, duk turun mai Quran 30 juzuk. Berapa lama Nabi nak boleh form kerajaan Islam di Madinah? 13 tahun duk perbetul orang Islam saja di Mekah. Perbetul akidah mereka, bagi kuat keimanan mereka. 13 tahun. Pindah pergi ke Madinah, sampai di sana bina kekuatan dulu, baru boleh form satu kerajaan Islam di Madinah. Maknanya Nabi yang Allah boleh tolong pun, Allah suruh Nabi susah untuk nak dapat apa yang dia nak buat. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa auha fi kulli sama'in amraha, dan menjadi Allah pada tiap-tiap langit itu kerja bagi jadi mataharinya dan bulannya dan bintangnya dan falaknya dan malaikat pada tiap-tiap langitnya. Itu dia. Di langit tu pula Allah letak macam-macam. Ada matahari, ada bulan, ada macam-macam planet dan sebagainya, dan di sana juga ada segala macam falak. Segala bintang-bintang yang boleh dibuat kajian oleh manusia. Tuhan penuh di langit. Yang tu saja pun manusia nak buat kajian tak habis. Tuhan tabuk bintang tu ada ke atas langit tu. Bintang tu saja manusia nak buat kajian tentang ilmu falak tak habis. Itu dia. Dan kejadian padanya daripada laut dan bukit, embun dan air sejuk dan sekalian yang ada di dalam langit, semualah atas bumi, di langit, semua Tuhan buat ni. Tuhan buat tiap-tiap satu benda ni tidak sia-sia. Air embun yang Allah buat turun tu ada dia punya khasiat dia. Ada dia punya khasiat dia. Khasiat dia kena sebut gitu. Kalau sebut khusiat dia jadi makna lain. Makna dia tuan-tuan balik tengok dalam kamus. Nah, abang tak sampai hati. Dia begitu kan. Kalau khasiat, makna dia faedah lah. Khasiat. Kalau khusiat, dia makna lain. Nanti balik tanya anak mengaji Quran Arab. Apa makna dia? Tanyanya, dia cek-cek dalam kamu, dia kata, ya. Dia kata gitu kat kita. Kan? Begitu. Dia sebut begitu. Firman Allah, وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. Dan kami hiasi akan langit dunia itu dengan beberapa bintang. Dan kami pelihara daripada hampir syaitan bagi mendengar khabaran daripada langit itu dengan rejam dengan bintang itu. Itu dia. Tuhan buat bintang di langit tu. Yang pertama dia kata apa? Dia kata وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. Kami hiasi langit dunia. Tengok bintang nampak cantik. Dia menghiasi langit. Itu satu. Yang kedua, apa dia kerja bintang ni, apa dia? Dia ni digunakan untuk rajman lisyayatin. Iblis, syaitan, jin dan sebagainya sentiasa cuba nak menghampiri kawasan langit. Pasal apa? Pasal dia nak dengar. Dia nak dengar apa keputusan yang Allah buat di Lauh Mahfuz. Kalau dia boleh curi dengar, dia bawa benda tu bawa balik mai dekat kahin, dekat ahli nujum, cocok bomo, dukun dan sebagainya ada di bumi ni. Bila orang hilang barang pergi jumpa dia ambil kemian duk perasap tu, duk lenggok muka atas kemian tu, duk tunggu syekh tu turun mai abang. Kawan tu turun mai, dia kata bagi tahu kat dia barang tu tak ada, tak pergi mana, duk dalam rumah lagi. Dia pun abang kat kita. Dia kata Ali, dia panggil Ali kat kita. Ali, dia kata barang ni tak pergi jauh lagi. Duk ada kot ni juga. Orang nak buat syorok ni bukan orang lain, Ali kenal dia ni. Dia duk main ayat tu. Di mana ni dia tahu semua benda ni? Syaitan. Syaitan, iblis, jin yang pergi duk curi dengar rahsia ni, main duk bisik habaq dia. Cuma Nabi kata hak depa habaq ni satu kebenaran ditambah dengan 100 pendustaan. Iblis, syaitan, dia buat main satu betul. Apa dia? Barang tu duk ada lagi, satu betul. Hak orang yang ambil ni bukan orang lain. Dulu duk kerak main rumah hang, lah tak main. Hak ni semua adalah tambahan yang dibuat oleh syaitan dengan tujuan supaya manusia bergaduh sama-sama sendiri.
Ini semua ada keterangan dalam agama. Kita kena mengaji baru kita tahu benda-benda ni semua. Jadi bintang ni fungsi dia yang kedua ialah nak kejam syaitan, jin yang mai duk curi nak dengar maklumat daripada langit ni. Zalika taqdirul azizil alim. Bermula yang demikian itu takdir Tuhan yang al-aziz al-alim, yang menang di dalam miliknya, lagi yang mengetahui dengan makhluknya. Wallahu a'lam. Tolong ditonton. Lepas ni kita masuk fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud. Lepas ni cerita seronok. Bukan seronok apa? Dia nak cerita akibat yang akan menimpa orang-orang yang bantah Nabi. Dia nak mainlah cerita azab apa Tuhan buat main hujan batu ke apa ke semua. Dia kata kita nanti jumpa pada ayat yang berikutnya insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafar dan surah Al-Masjid. Assalamualaikum.